warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah lama kita bercuti, jadi hari ni kita akan sambung sikit. So, hari ni kita akan terangkan sikit tentang analysis of past year SPM 2016 to 2019. Alright, so we go to the first, okay? So we go. So for paper 1, paper 1, okay, kita tak akan bincangkan tentang continuous writing kerana itu adalah pilihan. Jadi kita akan bincangkan tentang directed writing, iaitu soalan apa, jenis soalan apa yang akan keluar pada setiap tahun. Okay, so kalau korang tengok dekat sini pada 2016, okay, 2016 keluar talk. So talk ni adalah ucapan, okay, ataupun lebih kira spesial lah. Kemudian untuk 2017, okay, kita ada report. Okay, so report adalah laporan. Kemudian 2018 adalah report lagi. Dia adalah 2 kali berturut-turut. Kemudian untuk 2019 iaitu the latest year adalah artikel. Ini bermaksud kemungkinan pada tahun 2020 mungkin akan keluar artikel lagi, kita tak tahu. Ataupun mungkin akan keluar report lagi. Ataupun kita mungkin tak expect dia akan keluar dalam bentuk letter. So, I nak cadangkan to you all supaya sentiasa ingat balik format macam nak buat talk, macam nak buat report dan macam mana nak buat articles, okay? Tapi paling penting articles lah sebab dah keluar tahun lepas. Kemungkinan mungkin akan keluar lagi untuk tahun ni. Okay? Alright, so we go to the paper 2 pula. So untuk paper 2 section A, so section A, kalau kita ikut kita punya format, section A mengandungi berapa soalan? How many soalan? Ada 15 soalan lah. Tapi ini soalan 1 sampai 8 lah. So soalan 1 sampai 8, kalau kita tengok dekat sini, okay, pada tahun 2016 hanya keluar soalan berbentuk advertisement dan juga short text sahaja. Okey, short text ada 5 short text adalah perenggan pendek-pendek. Okay, manakala advertisement adalah iklan. Okey, so 2016 keluar advertisement dan juga short text. Okey, kemudian kita pergi pada 2017. Untuk 2017 pula, okey, banyak jenis soalan yang keluar. Antaranya adalah advertisement, chart and graph, short text dan juga newspaper extract. Kalau kamu perasan untuk short text, okey, setiap tahun keluar. Ini menunjukkan bahawa korang kena betul-betul pro dalam meneliti soalan short text lah. Okey, short text lah. Okey, kemudian sama juga dengan advertisement. So advertisement untuk tahun 2017 keluar 2 soalan, chart keluar 1 soalan, short text keluar 4 soalan dan newspaper extract keluar 1 soalan lah. Okay, so itu bermaksud bahawa chart dan graph, kalau korang perasan, chart and graph hanya keluar pada tahun 2017 sahaja. Ini maksud soalan ni kurang popular, tapi kemungkinan mungkin akan keluar balik pada tahun 2020. So we go to the next adalah 2018. So 2018, okay, sign, poster dan juga notice. Sign, poster dan notice merupakan jenis soalan yang senang. Ini kerana dalam poster tak akan ada banyak maklumat. Jadi korang boleh meneliti maklumat itu dengan senang dan senang untuk dapat jawapan yang tepat lah. So untuk tahun 2018 keluar 3 soalan. Short text keluar lagi 4 soalan dan newspaper extract keluar 1 soalan lah. So newspaper extract adalah keratan akhbar. So dalam keratan akhbar tu, korang boleh meneliti maklumat-maklumat lah dekat situ, tapi paling popular adalah short text lah. Dan kalau korang perasan dekat commit street ni tidak pernah keluar dekat mana-mana tahun. Kenapa? Ini kerana kalau korang perasan, commit street ni merupakan satu soalan yang senang dan ringkas. Okay? Kebanyakan commit street akan keluar dalam bentuk idiom ataupun proverb. Tapi tak banyak ditanya dan tidak pernah lagi dikeluar dalam 4 previous year. So mungkin akan keluar pada tahun 2020. Alright, so we go to the next. This is the latest year lah, 2019. So 2019 keluar sign, poster dan notis 1 soalan. Okay, advertisement 3 soalan, so ada iklan dan short text 4 soalan lah macam biasa. Alright, so make sure korang betul-betul pandai lah dalam short text ni. Short text ni macam story pendek lah, dia macam satu perenggan. Manakala sign, poster senang, iklan pun senang. Okay, tapi iklan antara famous soalan jugalah. Yang tak famous adalah seperti chart and graph dan juga commit street. Okay, so we go to the next pages. Okay, untuk section B. Section B adalah dikenali sebagai information transfer. So untuk information transfer, kita akan kenali beberapa jenis teks yang dia akan bagi supaya senang kita nak transfer. So kalau korang tengok dekat previous year, pada tahun 2016, keluar dalam bentuk artikel. Okay? So artikel merupakan di mana perenggan-perenggan punya fakta. Okay? Manakala pada tahun 2017 keluar leaflet. So leaflet ni kalau dalam bahasa Melayu dia sebagai risalah lah ataupun brochure.
So kalau you all nak tahu, antara semua artikel dan leaflet adalah paling senang. Kenapa? Kerana brochure ni kita tak perlu letakkan pelbagai maklumat dalam bentuk perenggan yang banyak. Okay? Dia hanya letakkan maklumat-maklumat penting saja. So senang korang nak transfer information. Manakala pada tahun 2018 dan 2019 masih keluar lagi artikel. So that's mean kita nampak tak penggubah soalan ni lebih memilih artikel untuk section B, kerana kalau you all nak tahu, artikel ni susah sikit kita nak transfer maklumat. Tapi dalam masa yang sama, kita tak tahu apa yang kita jadi untuk 2020. Maybe akan keluar leaflet lagi, ataupun dia akan teruskan momentum untuk artikel. So make sure you all baca betul-betul dan transfer betul-betul untuk information transfer. So untuk section C, I tak ada letak kat sini untuk section C, kerana untuk section C kita tak ada benda yang kita nak expect. Kerana kadang-kadang keluar cerita, kadang-kadang keluar ni, yang penting kita tahu macam mana untuk menjawab soalan dengan betul. Alright? Okay. So we go to the section D. So untuk section D pula, ini part yang korang kena betul-betul terror lah, kerana ini korang dah baca. So kalau kita tengok dekat section D, first kali kita pergi dekat poem. So dekat poem ni pada tahun 2016 keluar poem What Has Happened to Lulu. Dan two novels adalah a scene that makes you happy or sad. Maksudnya satu scene tu moment lah, okay? Satu kejadian di mana membuatkan kamu rasa happy dan juga buat kamu rasa sedih. Alright, so dekat sini kamu kena pilih satu novel yang telah kamu baca. Jadi of course lah kita akan pilih Mr. Gilmer. Jadi kita kena terangkan ini soalan yang berlaku pada tahun 2016. Manakala untuk tahun 2017 pula keluar poem Poison Tree. So Poison Tree keluar pada tahun 2017. So untuk novel, value that is important to a character. Maksudnya nilai-nilai yang sangat penting untuk setiap karakter. Ini sangat senang untuk novel. Ini kerana pada setiap novel kita akan mengenali beberapa jenis nilai-nilai mulia yang baik. Contohnya penyayang, baik hati, suka menolong orang, peramah, mementingkan persahabatan, kasih sayang. So benda-benda ni korang hanya ingat saja, kemudian korang apply pada karakter. So contohnya kalau dalam Mr. Gilmer kita pilih apa? Richard. So apa perangai Richard yang bagus-bagus? So kamu letakkan perangai dia, letakkan contoh, letakkan scene yang kamu ingat sebagai example. So we go to 2018. Untuk 2018, sekian masuk poin The Charge of the Life Project. So ini adalah poin kita masih belum belajar. Okay, tak apa, nanti datang sekolah kita akan cepat rushing. So untuk novel, describe a problem faced and give opinion and how it was solved. So ini lagi senang kerana kalau soalan di mana letakkan satu pernyataan masalah yang berlaku dalam novel itu dan bagikan sebab. Okay, so bagikan pendapat macam mana ia dapat diselesaikan. So contohnya kalau kamu tengok dekat Mr. Gilmer, apakah masalah yang dihadapi? Sebenarnya pelbagai masalah yang dihadapi sebenarnya. Okay, antaranya adalah masalah utama adalah dia tidak mampu mengekspos dia punya talent kepada semua orang, kerana bila dia expose tentang bakat dia dalam penulisan, maka dia akan dipandang sebagai lelaki yang lembut, keluarga dia tak restui. Dan juga kalau kita tengok dekat situ, dekat sekolah dia pun tak ramai yang boleh terima secara terbuka mengenai penulisan. Dan macam mana Richard selesaikan? Okay, so korang dah tahu kan macam novel tu, so I think you can manage to do it. Alright, so we go to 2019. So 2019 keluar poem 11 Photograph. Okay, so mana novel pula, ini paling senang. Tuliskan karakter yang kamu tak suka. Ini sangat senang. You just want a character, then you explain why you tak suka dia, reason why you tak suka dia. So for example, for the Mr. Gilmer, I choose the character that I dislike is Goose. So give lah reason 1, reason 2, reason 3 why you tak suka Goose. Okay, first pertama, Goose ni sejenis panas baran. Goose ni jenis yang tidak menyokong minat Richard. Goose ni seorang yang pemalas, tak pernah tolong ayah dia dekat ladang. So you may include beberapa scene yang korang ingat. Okay, so we go to the next. Okay, so for example, in my class, imagine we are in the class together. So I ask, so now about you make a list what the thing that you should do and you know about this analysis. So saya tanya korang, apakah yang korang perlu tahu? Apakah perlu korang perlu buat setelah korang tahu analisis tentang population SPM previous 4 year? So korang kata ni macam mana? So this is my answer.
So firstly, you try to answer all the question based on analysis. For example, we go to the novel question in 2016. Okay, so contohnya, I nak you jawab semua soalan berdasarkan analisis SPM. So kita buat pada novel dulu. Contohnya, I ambil 2016 novel. A scenes that make you happy or sad. So maksud dia, I nak you try jawab dalam perenggan. Okay, so I tanya you all, apakah scene yang membuatkan kamu happy dekat Mr. Kilmer? So awak jawab. Okay, I think the best moment is when Richard Father accept his poetry talent. Okay, ada orang lain jawab juga. I think the scene when Richard take the courage to expose about his writing talent of people. So it was very good. Okay, maksudnya, apakah scene-scene yang membuatkan kamu rasa happy dekat Mr. Kilmer? Okay, so kalau bagi I, scene yang paling membuatkan saya rasa sangat-sangat happy adalah di mana sewaktu ayah Richard sudah menerima bakat Richard sebagai seorang penulis. Walaupun Richard ni hati dia sangat luka kerana Mr. Kilmer dah meninggal, tapi dalam masa yang sama dia dah dapat satu hikmah lah di mana ayah dia telah menerima bakat dia sebagai seorang penyajak. So we go to the next. So what about the sad moment in Mr. Kilmer's story? So you akan jawab lah, it was so heartbreaking when Richard know Mr. Kilmer died in war. Ya, yes, ia sangat-sangat heartbreaking lah. So itu adalah benda yang paling sedih. Selain itu, apa lagi benda paling sedih? Mungkin sewaktu Hannah kena bully. Okay, so you all boleh beritahu lah. So good. So you need to explain proper explanations and give a better example like the scene he held the letter at the top tree. So saya kata, so setelah kamu tahu itu adalah saat yang paling menyedihkan, maka tolong bagikan explanation ataupun huraian yang sangat lengkap. Selain itu letakkan scene dalam novel itu. Contohnya, macam mana, apa yang membuatkan Richard sedih. So beritahulah. So Richard pun macam tahan air mata, kemudian pergi dekat Turtle Lake, kemudian panjat pokok paling tinggi yang dia dapat, and after that dia pun menangis sekuat hati sambil memeluk surat yang dia tulis dan nak hantar kepada Mr. Kilmer. Okay, so you akan tanya, teacher, did we need to do all the question from 2016 to 2019? It was too many. Kami kena buat ke daripada tahun 2016 sampai tahun 2019? Okay, banyak. So I will say, don't worry, okay, you must do all but in point only. So you tak perlu buat dalam bentuk paragraph, tapi buat dalam bentuk point. Okay, so let me show you how you need to do it. Alright, so we go. Okay, this is the format that you need to do it as your ni lah, as your kerja sekolah lah. So we go. So firstly you need to make like a box like this. Tolong buat jadual, kemudian letakkan 2016, 2017, 2018, 2019. Kemudian tolong letakkan jenis soalan lah. The scenes that make you happy or sad, value that is important to a character, describe a problem faced and give opinion, what about character you dislike. Okay, so I nak buat 3 point saja, letakkan point 1, point 2, point 3. Okay, so contohnya pada tahun 2016, scene yang membuatkan kamu rasa happy ataupun sedih. So pertama happy. Okay, so scene mana? Okay, tolong bagi huraian, letak satu example lah. So example tu adalah ingat balik mana peristiwa yang kamu ingat dalam novel. Kemudian untuk point kedua, sad pula. Apakah scene yang awak rasa sangat-sangat sedih? Tolong bagi huraian kenapa awak rasa sedih. Okay, kenapa? Kemudian ambil mana-mana scene yang kamu ingat. Kemudian point 3 bolehlah tambah scene yang sedih ataupun yang happy lagi. Okay. Kemudian untuk tahun 2017, value that is important to a character. So value pertama, for example, I letak caring. Boleh letak value lain lah. Kenapa awak rasa caring ni penting untuk sesuatu karakter? Tolong bagi contoh caring. Okay. For example, I bagi contoh. Caring ni sangat penting sebab kita dapat menunjukkan diri kita ni berperi kemanusiaan. Okay, contohnya Richard ni dia sangat penyayang kepada haiwan sampaikan dia tidak sanggup untuk menembak haiwan semasa pergi berburu. Sebagai contohnya, dia mengalihkan senapan dia ke arah lain sewaktu hendak menembak anak kancil, anak rusa. So we go to point number 2. So value kedua, humanity. Okay, so what is humanity? Humanity adalah peri kemanusiaan. Kenapa kita perlu humanity? Supaya kita dapat berbelas kasih sama manusia, kita dapat simpati pada manusia dan kita dapat fikirkan keadaan orang lain. Okay, contohnya humanity,
Richard seorang je yang sign Hannah punya surat tu, walaupun semua orang tidak sign. Maksudnya Richard ni masih ada rasa beri kemanusiaan dan menganggap semua manusia adalah sama walaupun mereka berbeza bangsa. Sebenarnya value nombor 3, kind-hearted. So, kenapa kita perlu kind-hearted dan example? Contohnya, siapa kind-hearted? Contohnya, mak ayah Hannah sangat kind-hearted. Dia orang jemput Richard pergi makan sama-sama untuk dinner. So, itu adalah contoh untuk kind-hearted lah. So, we go to 2018. Describe a problem and face and give opinion how it's solved. So, point pertama, describe dulu problem. Apakah problem yang berlaku dalam Mr. Kilmer? Problem pertama adalah bakat dia tidak disetujui, tidak disokong oleh ayah dia dan juga family-nya. Okay, so opinion awak macam mana nak solve? Okay, so ada dua opinion untuk solve. Untuk tahun 2019, write about character you dislike. Ini paling senang lah. So bagi contoh Gus lah. Maybe you boleh letak Abner, boleh letak Peggy Mason, okay? Ataupun boleh letak ayah Abner, okay? So you boleh letak apa-apa karakter yang tak suka dan kamu letakkan sebab apa tu, dan bagi peristiwa-peristiwa yang kamu ingat di dalam novel. So if this is your kerja sekolah homework, so I will check after I send from the school. So good luck. I will mark it as your homework. I will check it as soon as I come to school. I finish with it. So see you next time. Bye bye. Good luck. Okay.